الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita telah selamat menunaikan salat subuh secara berjamaah dan kita telah sama-sama berzikir pagi, kita telah baca Al-Quran, kita telah bersahur untuk kita meneruskan ibadah puasa kita untuk hari yang kedua. Hari yang kedua kita berada pada musim kita diberi peluang oleh Allah untuk mengaut pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekalan kita untuk kita pergi ke hari akhirat nanti. Ini kerana harus kita ingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini adalah ladang untuk kita bercucuk tanam sebagai bekalan kita di hari tua kita. Hari tua kita adalah hari akhirat yang kita akan pergi dan tidak kembali lagi buat selama-lamanya. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, dalam tazkirah pagi kita pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati satu tajuk, iaitu jalan-jalan untuk kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah kita kata, kalau kita dapatkan sesuatu mesti ada caranya. Demikianlah kalau kita dapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada cara tertentu yang mesti kita lakukan supaya kita mendapat syafaat ini pada hari akhirat kelak. Mendapat syafaat pada hari kiamat adalah satu kejayaan yang besar, satu keuntungan yang begitu lumayan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada kita semua beberapa sebab, beberapa amalan yang menjadikan seseorang hamba itu dekat untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita ni seorang yang tamak untuk beramal dengan amalan-amalan yang bakal saya sebutkan nanti, supaya kalau kita beramal dengan amalan ini, insya-Allah kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, seperti mana disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia amalan-amalan tersebut? Amalan-amalan ini, sahabat sekalian, amalan yang paling mudah untuk kita lakukan. Baik. Amalan yang pertama ialah kita berzikir selepas daripada kita azan. Apabila orang ni bang, ya, azan dalam bahasa Malaysia, Kelantan panggil, apabila orang bang. Apabila orang bang ni, sahabat semua, kita kena jawab azan, terjawab bang tadi. Nabi kata, apabila kamu dengar azan, faqulu misla ma qalu, maka ucaplah olehmu seperti mana diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar azan ini, lebih-lebih lagi sahabat sekalian, apabila kita mendengar azan subuh, insya-Allah satu hari saya akan buat satu kuliah berbicara berkenaan dengan keistimewaan subuh. Baik. Apabila kita dengar azan, kita pun jawablah azan tadi. Jadi apabila kita banyak
jawab azan, arti kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita bersabda dalam hadisnya berkenaan dengan azan ini, kata Rasulullah, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah." Katanya berhenti setakat tu, maka apa istimewa dia? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Nabi kita bersabda, siapa membaca doa ini apabila dia mendengar azan, seperti yang telah kita baca. Cuma kalau tuan-tuan nak cantik lagi, nak tambah lagi elok, ialah dalam hadis yang lain disebutkan supaya kita ni berselawat dahulu. Bila dah selesai muazzin azan, la ilaha illallah, kita pun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, innaka la tukhliful mi'ad. Kalau kita baca zikir ini, kita baca doa ini, wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, kita berhenti setakat tu, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka layaklah, halallah baginya syafaatku pada hari kiamat kelak. Berarti melalui hadis ini kita faham bahawa kalau kita baca zikir ataupun doa selepas daripada azan, lepas daripada azan kita mulakan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca doa al-wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, maka kita layak untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Yang kedua, amalan yang melayakkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi ialah yang kedua, kathratus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sekasih-kasih makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia tu sekasih-kasih kepada kita semua. Sekasih-kasih kepada anak-anak kita. Ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita kasih kepada dia, oleh kerana kita sayang kepada dia, maka hendaklah kita banyak menyebut namanya. Kita banyak menyebut namanya, kita mempelajari, mengulang kaji, mengingati akan sirah-sirahnya, yakni sejarah hidup baginda. Kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dalil kita sayang kepada Nabi. Dan kita kena beramal dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contohlah, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah kawan-kawan sekaliannya, musim ini kita bangun bersahur dan kita sembahyang sunat tahajud. Maka mula ini sebagai satu contoh sunnah saya nak sebutkan ya. Setelah kita bangun tidur, kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita mulakan, lepas kita berwuduk, kita bersugi. Nabi kita tak tinggal bersugi, yakni gosok gigi. Sebaik baginda nak tidur, ada kayu sugi dekat kepala dia. Apabila dia bangun tidur, dia akan ambil kayu sugi ni, dia akan berzikir dahulu. Sebab dia kata dia tak mahu sebut nama Allah dalam keadaan mulutnya masih berbaung. Jadi baginda bersugi dahulu, baru sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi kita ajar, kita berzikir sebelum daripada kita sembahyang tahajud ini. Zikirnya amat mudah kawan-kawan.
Pertama kita baca setiap bacaan ini kita baca sebanyak 10 kali. Ini mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita baca subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Astaghfirullah 10 kali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad 10 kali. Kemudian satu doa yang ini tuan-tuan kena hafal sikit. Doanya ialah Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon perlindungan denganmu dari kesempitan hidup di dunia dan kesempitan hidup pada hari kiamat. Barulah Nabi kita sembahyang tahajud dengan 2 rakaat yang ringkas, kemudian baru baginda sambung dengan salat yang panjang. Dan pada ketika yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membaca 10 ayat akhir dari surah Ali Imran. Ini contoh sunnah yang kita amalkan, ya. Baginda baca 10 ayat akhir dari surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab ila qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini orang kata kalau kita amalkan maknanya kita sayang kepada Nabi. Demikianlah dengan sirah-sirah dan sunnah-sunnah Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam. Dia ada satu buku yang patut kita baca. Nama dia Diary Rasulullah, yakni kehidupan seharian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah masa-masa depan kita kongsi bersama. Paling-paling tidak sahabat tanda sayang kepada Nabi ialah untuk mendapat syafaat ini kita dikehendaki banyak berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kalau tuan-tuan nak tambah Sayyidina pun tidak menjadi masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina ini lafaz penambahan yang diletakkan oleh alim ulama kita sebagai tanda beradab. Kalau tuan-tuan nak sebut Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad tanpa ada lafaz Sayyidina pun, itu lafaznya yang asal. Kalau kita berselawat kepada Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Walaupun dikatakan hadis ini, setengah ahli-ahli ilmu mengatakan ia hadis yang dhaif, tetapi hadis yang dhaif kita boleh beramal dengannya. Cuma dijadikan hujah tidak boleh. Dari segi fadilat boleh kita gunakan amalan ini. Jadi Nabi kita bersabda, Nabi kata, man salla alayya, siapa berselawat kepadaku, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, hina yusbihu, pada waktu pagi 10 kali, wa hina yumsi, dan pada waktu petang 10 kali. Yakni sekitar waktu subuh kita selawat 10 kali, sekitar waktu asar kita selawat 10 kali. Kata Rasulullah, adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah, dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat kelak. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keistimewaan selawat ini insya-Allah saya akan bincang pada ketika yang lain. Yang ketiga, cara untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kathratu salatin nafilah. Kita banyak sembahyang sunat. Kita banyak sembahyang sunat. Salat ni tuan-tuan, sembahyang ini adalah ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan sembahyang. Antaranya ialah
wa'lamu anna khaira a'malikumus salah. Rawahu Ahmad fi musnadihi wa Malik fil Muwatta. Wa qala hadithun sahih. Dia kata bahawa wa'lamu, ketahuilah, kata Rasulullah, anna khaira a'malikumus salah, bahawa sebaik-baik amalan kamu ialah sembahyang. Jadi sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, inilah jalan yang terbaik untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana disebutkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab yang telah berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, hajati an tashfa'ali yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, hajat-hajat hati hambanya ialah bahawa engkau berikan syafaat kepadaku pada hari kiamat. Ya Rasulullah, keinginan hamba yang paling besar sekali ialah kamu berikan syafaatmu kepadaku pada hari kiamat. Bila pergi di akhirat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurniakanlah kepada hamba-hamba yang dhaif ini bernama Rabi'ah bin Ka'ab ini akan syafaat pada hari kiamat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita bersabda, kata Rasulullah, fa'inni bi kathratis sujud. Kata Rasulullah, perbanyakkanlah dengan bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Ahmad, hadisun sahih. Maksudnya ialah bi kathratis sujud, dengan banyak sujud, maknanya dengan banyak kita bersembahyang. Kita sembahyang, tuan-tuan sekalian, musim solat sekarang ni musim tarawih, kita bertarawih. Tuan-tuan nak tarawih berapa? Tuan tarawih 20, paling minimal tuan tarawih sebanyak 8 rakaat. Tuan-tuan boleh lagi sambung dengan solat tahajud. Kalau tuan-tuan duduk saja, tuan-tuan rasa nak solat sunat 2 rakaat, boleh. Boleh solat sunat duha kalau waktu duha. Kalau duha sudah buat tapi mau lagi tuan-tuan nak solat, boleh. Tuan-tuan boleh salat sunat mutlak, tidak menjadi masalah. Apa sahaja bentuk solat, tuan-tuan banyak sujud pada Allah, maka alhamdulillah, banyaknya sujud ini, banyaknya solat ini akan melayakkan kita untuk mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawan-kawan, kita kena rajin menjaga sembahyang sunat. Mula-mula kita jaga solat sunat rawatib, yakni sebelum dan selepas sembahyang fardu. Ada riwayat menyebut 10 rakaat, ada riwayat menyebut 12 rakaat, bahkan ada menyebut sehingga 18 rakaat. Yang paling mudah kita jaga ialah 2 rakaat sebelum subuh. Ini orang panggil solat sunat yang harganya paling mahal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan silap faham. 2 rakaat sebelum subuh, bukan 2 rakaat sebelum azan subuh. 2 rakaat sebelum kita sembahyang fardu subuh. Yani selepas azan, sebelum salat fardu subuh, kita sembahyang 2 rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita rukuk sebelum kita sembahyang fardu subuh, nilainya lebih mahal daripada dunia dan segala isi kandungan dunia. Dunia dan segala isi kandungan dunia ini lebih murah kalau nak banding dengan 2 rakaat salat subuh, salat sunat sebelum subuh. Apa kita nak baca? Diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kita disunatkan membaca pada sembahyang sunat fajar ini, rakaat yang pertama kita baca suratul Fatihah, kemudian kita baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, kemudian selepas maghrib 2 rakaat, selepas isya 2 rakaat. Ini hadis untuk 10 rakaat salat sunat, ya. Saya nak ambil yang minima. Kemudian tuan-tuan boleh tambah lagi lah, nak cari yang 14 ke, nak cari 18. Pada riwayat-riwayat lain, masih banyak riwayat yang lain. Cuma saya kempen untuk yang paling minima. Paling minima ialah 2 rakaat sebelum subuh,
2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Ni yang paling minima. Tuan-tuan nak buat lagi 2 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, itu terpulang pada sahabat sekalian. Cuma nak sebut sembahyang sunat yang kita kena jaga. Kemudian solat sunat duha, solat sunat tahajud. Kita bangunlah tahajud ini walaupun 2 rakaat. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita bangun bersahur. Dah kita siap dah witir semalam, kita sembahyang sunat tahajud walaupun 2 rakaat. Kemudian kita solat sunat duha. Kemudian kita banyak lagi solat-solat sunat yang lain yang boleh kita kerjakan. Tapi tuan-tuan, saya tengok daripada riyadhah ataupun latihan-latihan yang dibuat oleh ulama-ulama, mereka mulakan dengan yang sedikit. Kita ambil yang sedikit dahulu. Bila kita rasa ada kekuatan, barulah kita ambil yang banyak. Amalan ni sahabat semua, jangan kita tamak kita nak buat. Kita nak buat tahajud 8 rakaat, baca panjang-panjang. Nanti lepas bulan Ramadan kita tidak istiqamah. Kita rugi. Sebab tu Rasulullah kita, dia suka kalau kita buat ni ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang kita sentiasa buat wa in qalla, walaupun sedikit. Kita tahajud 2 rakaat, kita salat duha 2 rakaat, tetapi kita tak tinggal akan semua. Ini kita istiqamah. Itulah yang paling dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dikasihi oleh Allah. Jadi cara yang ketiga untuk kita mendapatkan syafaat ialah kita banyakkan salatun nafilah, yakni sembahyang sunat. Cara yang keempatnya ialah kalau kita nak supaya mendapat syafaat pada hari kiamat kelak, cara keempat ialah kita tunaikan hajat saudara Islam kita yang lain. Sama-sama kita usaha untuk menunaikan hajat saudara Islam kita yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia ini berbagai peringkat. Ada setengahnya Allah tinggikan darjatnya. Ada setengahnya Allah Ta'ala rendahkan darjat setengah orang. Ada orang dia kaya, ada di sana orang miskin. Ada setengah menjadi pemimpin, ada setengah menjadi yang dipimpin. Ada setengah Allah menjadikan baginya pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi, harta yang banyak. Maka pangkat yang tinggi, harta yang banyak, kedudukan yang lebih tinggi, maka dia kena bantu orang yang lebih kurang daripada dia, orang yang kurang statusnya daripada kita semua. Sahabat-sahabat kena faham, dalam harta yang kita miliki ini, selain daripada kita mengeluarkan zakat harta, hak-hak lain pada harta itu masih ada. Kita kena bantu golongan fuqara, golongan masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa fi qauluhu ta'ala fi surati Az-Zariyat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka itu ada hak kepada orang yang meminta dan juga orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mahrum. Jadi kita sentiasa tunaikan hajat saudara-saudara kita. Kalau kita tunaikan hajat saudara kita ni, khususnya golongan du'afa, golongan masakin, kita akan mendapat syafaat pada hari kiamat kelak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qada li akhihi hajatan kuntu waqifan 'inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'tu lah. Akhrajahu Abu Naim fi Al-Hilyah. Kawan-kawan sekalian, Nabi kita bersabda, Nabi kata, siapa yang tunaikan hajat saudaranya, man qada li akhihi hajatan, siapa dia tunaikan hajat saudaranya. Kita berada di musim coronavirus. Musim ni kawan-kawan, musim kita kena usaha untuk menunaikan hajat saudara kita yang dalam kesusahan. Ya, banyak orang dalam kesusahan.
kita bantu mereka dengan zakat yang kita ada kalau duit kita ada. Kalau zakat tidak ada, gaji yang kita ada sedikit sebanyak kita limpah ruahkan pada orang lain. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan yang mulia ini, baginda Rasulullahnya kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni ajwadu ma yakun, dia paling pemurahnya pada bulan Ramadan. Lebih lagi pemurah ini di bulan Ramadan, lebih murah daripada angin yang bertiup, minar rihil mursalah. Maksud di sini ialah kita kena tolong sahabat-sahabat kita. Contohlah sekarang ni, kita di musim-musim kita Covid, musim PKP ni, kita tidak diizinkan oleh pihak berkuasa untuk kita buat majlis berbuka puasa. Tapi tuan-tuan, bukanlah melarang kita untuk buat makanan bagi orang berbuka puasa. Satu kerja kecil yang kita boleh buat. Saya cuba buat dengan kawan-kawan saya lah. Saya cuba kemarin, satu benda yang cukup mudah. Saya hubungi satu, ini contoh saja. Saya hubungi satu kawan saya, dia ada catering. Dia masak. Saya kata kat dia begini, okey, awak masak ni, masak gulai, kemudian awak ambil gulai ni, awak masak gulai ni, awak masuk ke dalam plastik gulai ni. Berapa satu plastik awak jual? Saya jual antara RM5 ke RM7. Ustaz nak yang mana? RM5 ke RM7 ke terpulang? Okey. Saya kata saya nak yang RM5. RM5 ni saya tengok bolehlah makan lauk ni untuk 2-3 orang. Jadi saya pun kata buku untuk saya 50. 50 ni kita bagi untuk orang berbuka puasa. Petang-petang kita naik kereta kita keliling kampung kita bagi rumah A1, rumah B1, rumah C1. Kalau RM5 kali dengan 50, baru RM250 sehari. Siapa dia nak share dengan kita? Mungkin kawan-kawan kita, okey dah, awak buat, saya bagi duit kepada awak. Kita masih dapat membantu saudara kita. Boleh jadi kawan-kawan, kalau kita buat gulai kawah lah hari ni, contohnya, di rumah orang sana tu, mungkin dia ada lauk ikan kering saja. Ataupun lauk ikan kembung, contohnya. Dia boleh buat menu ikan kembung goreng, dia makan dengan gulai kita. Jadi kita boleh fadilat untuk taftirus saimin, untuk kita bagi makan kepada orang yang berpuasa. Saya tengok masyarakat gembira bila kita buat kerja-kerja bakti sedemikian. Saya sebut ni bukan saya nak sahur ke tuan-tuan sekalian. Saya sebut ni bukan duit saya pun, saya hanya mengurus sahaja. Sama dengan tuan-tuan boleh buat dekat rumah tuan-tuan, masak lebih sikit, masuk dalam plastik, bagi pada jiran. Hari ni jiran A, esok jiran B. Mana kita tunaikan hajat saudara kita. Perbuatannya nampak remeh, nampak simple, nampak enteng tuan-tuan. Tetapi kita mendapat pahala yang besar. Kata Rasulullah tadi, Nabi kata, man qada li akhihi hajatan. Siapa dia tunaikan hajat saudaranya, ya, kuntu waqifan inda mizanihi, maka aku akan berdiri di tepi neracanya. Kalau kita pergi akhirat kelak, kita ada neraca amalan kita. Nabi kata, aku berdiri di tepi neracanya. Waqifan inda mizani, aku berdiri di tepi neracanya. Fa in rajaha, kalau neracanya berat yang baik, alhamdulillah. Wa illa, kalau berat yang jahat, syafa'tulah, aku akan syafaatkan dia boleh pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, tak payahlah kita ni kedekut dengan apa yang kita ada. Yakinlah Nabi kita telah bersabda, Nabi kita kata, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Kata Rasulullah, sayangilah apa yang kamu nak sayang, sebab satu hari kamu akan berpisah daripada apa yang kamu kasihi. Kita sayanglah pada duit kita, pada harta kita, banyak mana pun sekali sahabat semua, kita akan tinggalkan. Rumah yang kita ada, kita tinggalkan. Isteri yang kita ada, kita akan tinggalkan. Duit kita dalam bank, kita tinggalkan. Buku-buku yang saya kasihi ini, saya akan tinggalkan. Bila kita akan tinggalkan, Allahu tabaraka wa ta'ala alam. Semalam, abang kepada sahabat saya, asal kemarin pukul 4 petang pakai baju nak pergi cari laut.
Tiba-tiba rasa tak sedap, rebah di rumah, meninggal. Semalam dikebumikan. Dan sebutkan bahawa kita akan tinggalkan. Jadi kalau kita tinggalkan harta ini kepada anak-anak kita, alhamdulillah. Tapi tinggalkan juga untuk anak-anak, tinggalkan juga untuk akhirat kita. Hari-hari kita buat jariah. Pagi ni tuan-tuan, pada dengar kuliah saya, ambil RM10, letak di luar. Ni RM10 ni derma aku hari ni. Nanti depan ni tuan-tuan pergi ke pasar, bawa RM10 tu. Nampak ada orang yang layak, tuan-tuan rasa boleh bagi bantuan kat dia, dia beli sayur, tuan-tuan bayar. Alhamdulillah, niatnya sayur dia beli hari ni untuk berbuka puasa. Tuan-tuan menjadi orang yang terbaik. Ni kedekut tuan-tuan, kita kedekut tidak kaya. Kalau kita nak kaya, kita kena kita kena banyak bersedekah. Macam pokok bunga depan rumah tuan-tuan lah. Pokok bunga depan rumah tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan tak gunting, dia tidak akan buka, tak akan kembang. Tuan-tuan kena gunting pokok bunga. Ni kalau bunga orkid ni, contoh ni orkid tiruan plastik ya. Kalau bunga orkid ni kita gunting dia, maka daunnya akan berkembang. Sama dengan harta. Kalau kita guntingkan harta kita tadi, dia akan berkembang, kita akan menjadi kaya. Jadi kita nak kaya di dunia, nak kaya di akhirat. Tunaikanlah hajat saudara-saudara anda. InsyaAllah anda akan mendapat syafaat dari Nabi SAW pada hari akhirat kelak. Amalan yang kelima ialah terakhir pada pagi ini. Amalan yang kelima untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW ialah at-ta'akhi fillah. Kita bersaudara dengan sahabat-sahabat kita ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bermusuh dengan sesiapa. Soal orang nak bermusuh dengan kita tu cerita lain. Sahabat-sahabat, kita jangan mulakan permusuhan dengan sesiapa. Kalau orang nak bermusuh dengan kita, terpulang kepada dia. Cuba tengok sehari dua ni ada viral dalam maya. Ada seorang pendakwah yang terkenal, ya. Dia buat kebajikan. Dari mana dia pungut derma. Banyaklah bila kita jadi orang dikenali, orang percaya pada kita, orang bagi duit. Ustaz mari ambil akaun dengan saya, boleh pasang kat sana. Ustaz ambil duit dengan saya ni, boleh bagi bantuan kat sana. Begitulah kawan-kawan. Ini dunia biasa, tak? Dunia biasa. Macam saya, sikit sebanyak. Ada kawan-kawan yang bagi sikit sebanyak. Ustaz, ada tak orang-orang susah kat sana? Ustaz pergi kuliah, ustaz pergi mengajar kat mana? Boleh ustaz bagi. Itu biasa sahabat-sahabat semua. Jadi kalaulah saudara kita ni, dia buat kerja kebajikan, tiba-tiba ada orang tak senang dengan kerja dia, orang buat tuduhan kepada dia dan sebagainya, maka orang nak balas dengan dia, itu terpulanglah. Sepatutnya kita bukan balas dengan dia, kita kena bantu dia, kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dia. Ya Allah, peramaikanlah lagi insan-insan yang seperti ini. Patut macam itulah kawan-kawan. Kita nak saudara dengan orang. Bila kita nak bersaudara dengan orang ni, saudara kita ni kerana Allah. At-ta'akhi fillah. Kita bersaudara kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ikatkan di antara kita sama-sama orang Islam ini dengan ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan. Qala ta'ala fi suratil Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita semua ni bersaudara. Saya dengan sahabat daripada keturunan yang sama. Nabi bersabda, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Nabi kata, kamu semua daripada Nabi Adam alaihi salam, asal yang satu. Wa Adamu min turab. Adam pula asalnya daripada tanah. Saya dengan saudara ni mungkin ada hubungan. Kenapa? Kerana kita pada Adam alaihi salam. Gini saudara, kalau ayah sama dipanggilnya adik-beradik. Kalau datuk yang sama dipanggilnya sepupu. Kalau datuk orang Kelantan panggil ayah tok toye. Kalau ayah kepada datuk toye dalam bahasa Kelantan ni, dia panggil kita ni dua pupu. Jadi Nabi Adam kita ni mungkin kita ada sudah 600 keturunan. Maka saya dengan saudara ni mungkin 600 pupu, 700 pupu. Sebab kita semua ni bersaudara.
Saudara, macam mana Ustaz? Saya Melayu, dia India, dia ni Cina. Saudara, India, Melayu, Cina ni baru. India daripada Adam, Cina daripada Nabi Adam, Melayu daripada Nabi Adam, Inggeris orang putih daripada Nabi Adam, Afrika hitam daripada Nabi Adam alaihi salam. Tuhan buat kita daripada Adam semua. Cuma kita berpecah-pecah ni dengan dunia yang besar, dengan keadaan yang lama. Jadi kita semua orang Islam ni, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam ini bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka elokkanlah hubungan persaudaraan di kalangan kamu. Kita kena baiki hubungan di kalangan kita. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kamu akan dikasihi. Maka sahabat semua, persaudaraan kita kerana Allah ini tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersaudara kerana Allah ini, dia akan mendapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak, sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, ana syafi'un likulli rajulaini tahabba fillah min mab'athi ila yaumil qiyamah, akhrajahu Abu Nuaim fil Hilyah. Nabi kata, ana syafi'un, aku ni pemberi syafaat likulli rajulaini, bagi setiap dua laki-laki, tahabba fillah, yang berkasih sayang kerana Allah, min mab'athi ila yaumil qiyamah, daripada aku dibangkitkan oleh Allah, diutuskan oleh Allah menjadi Nabi, sampailah kepada hari kiamat kelak. Jadi hubungan ini sahabat-sahabat sekalian, Nabi kita khabarkan pada kita bahawa orang macam ni akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Kalau kita ni suka balah dengan orang, ni masalah orang kita, suka bermusuh dengan orang, cari pasal dengan orang, amalan yang kita buat tidak diangkat ke hadrat Allah Ta'ala, tapi Tuhan tidak ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala kata letak dulu. Tuhan kata letak dulu hatta yastaliha, sehingga mereka berdua ni baik. Sekarang ni kita nak baik dengan dia, kita tegur dia, kita bagi salam kat dia, kita telefon kat dia, kita WhatsApp kat dia, tapi dia tak ada respon, tak sebaik dengan kita. Kita biarkanlah dia. Apa kita boleh buat? Kita tak boleh paksa orang, tuan-tuan semua. Orang kata I say what don't know. Orang tak say nak buat ke mana? Orang tak say nak buat ke mana? Orang tak say kita ni macam-macam sebab dia. Mungkin dia deki dengan kita, mungkin kita juga perangai tak molek dan sebagainya. Tapi kalau kita yang buat salah pada orang, kita kena minta maaf. Begitu sahabat sekalian. Ini di antara 5 jalan yang ada untuk kita mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Jalan pertama, simpulannya ialah, jalan yang pertama, kita baca doa selepas daripada azan. 1. Jalan yang kedua, perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari. Jalan yang ketiga ialah kita memberi syafaat, kita banyakkan salat sunat pada setiap hari. Yang keempat, kita membantu memenuhi hajat saudara-saudara kita. Dan yang kelima ialah kita at-ta'akhi fillah, kita berhubung, kita bersaudara kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit lagi sebabnya halangan untuk kita mendapat syafaat. Ada. Kalau kita buat benda ni, kita tidak mendapat syafaat Nabi, ya. Antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Nabi kata, orang yang banyak melaknat, zaman kita ni banyak orang laknat orang, ya. Supoh kat orang, bahasa bengong, bodoh, tak erti bahasa, dia supoh kat orang. Kalau kita banyak menyupoh gini kawan-kawan semua, sesok tak ada siapa dia nak ke dia, tidak ada saksi baginya, tidak ada beri syafaat baginya pada hari kiamat. Jadi kawan-kawan semua, dia nak syafaat ke orang pun tak boleh.
Orang nak syafaat dia pun tak ada. Pasal apa? Dia banyak melaknat. Kita ni nak marah macam mana kat orang pun, tuan-tuan semua, kita kena sabarlah, ya. Jangan mudah kita melaknati orang lain. Ada asbabnya. Kenapa dia bawa kereta perlahan? Mungkin ada asbabnya, sedang cari rumah orang lain. Kita kena pandang dari segi positif. Kena banyak bersabar dalam hidup ni, sahabat-sahabat sekalian. Dan terakhir sekali, tajuk pendeknya ialah orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi pada hari kiamat. Siapa dia orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat? Sa'ala Abu Hurairah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'ala al hadith as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku telah menyangka, ya, wahai Abu Hurairah, bahawa tidak ada orang lain akan bertanya tentang ini padaku, kerana aku melihat engkau ni amat tamak untuk hadis aku. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Dia ucap ini, kawan-kawan semua, ikhlas daripada sudut hatinya. Dia betul-betul ikhlas, dia ucap dua kalimah syahadah ini, la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Nabi kita bersabda, siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan penuh ikhlas, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Rasulullah wa ma ikhlasuha? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ikhlasnya itu? Qala an tahjizahu an maharimillah. Bahawa kamu beriman dan beramal dengan la ilaha illallah ini sehingga menghalang kamu daripada buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku sekalian, tazkirah pada pagi ini tentang cara-cara untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermanfaat untuk kita semua. Bertemu lagi pada pagi besok insya-Allah di bawah tajuknya ialah bagaimana cara orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala lepas bangkit dari kubur, mereka dikumpulkan oleh Allah taala dan mereka dihimpunkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tajuknya? Sama-sama kita tunggu dalam kuliah subuh kita pada pagi besok. Ada pun janji saya untuk buat kuliah tafsir Al-Quran pada jam 5 petang. Saya melihat kemarin keadaannya kurang sesuai. Sebab kita pun ada aktiviti petang dan tuan-tuan sendiri pun sibuk dengan memasak, nak bagi tumpuan tak boleh. Jadi setakat hari insya-Allah untuk bulan Ramadan, saya kekalkan dahulu setiap pagi kuliah subuh bersama saya insya-Allah, dan lain-lain tu kita bincang kembali biiznillah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا ولأهل بيتنا ولأصولنا ولفروعنا ولمن ينتسب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا، اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم
wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pagi esok insya-Allah.